Hiburan dan jenaka itu adalah fitrah, tabiat manusia. Tanpa kehidupan akan menjadi hamba, sedih, kurang motivasi, tuan-tuan. Kalau semua tu sedekah dalam Islam ini memberikan senyuman, itu pun sudah dikira sebagai sedekah. Ini straight muka ketat orang panggil kan? Masa tak bertempat. Ada jawatan tuan pegang bos, pegang pengarah, pegang ketua itu, ketua ni tuan. Nak tunjuk dia itu hebat dengan orang lain. Tapi saat bila jawatan itu dah tak ada lagi, tuan, macam mana? Jadi tuan, kita ni hidup ni begitu. Nabi pun tuan ada kehidupan Nabi, ada gurau sendiri. Dengan keluarga ada bergurau, dengan sahabat dia ada gurau dia, tuan, dengan masyarakat. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam satu kitab Al-Halal wal-Haram yang dituliskan oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala, bagaimana dia kata Islam tidak mewajibkan manusia ni agar semua perkataan diucapkan sehari-hari itu sebagai zikir 24 jam. Itu subhanallah pada celik mata sampai tidur balik. Tak ada benda lain nak cakap pun, zikir. Kan semua renungannya sebagai berfikir. Kan semua pendengaran hanyalah Quranul Karim. Semua masa lapang yang musibah ada dalam masjid. Ini kata Yusuf Qardawi. Bahkan Islam mengiktiraf kewujudan manusia itu dengan fitrah dan tabiatnya. Memang tabiat dan fitrah kita ni manusia ni, sebab Allah Ta'ala ciptakan kita, keinginan kita nak ke situ tu. Allah cipta manusia supaya mereka ni senang, kan, gelak ketawa, boleh kita sedih gurau, bermain-main, sebagaimana diciptakan bagi manusia itu keinginan untuk makan dan minum, kan? Ini namanya hidup, kan, tuan? Tak ada seri, kan? Balik rumah beken dia, tuan. Tanya sikit je, tuan ni melenting. Jadi semua jadi takut. Kemudian apa disebut oleh Syekh Qardawi dalam kitab Al-Halal wal-Haram ini, tentang bagaimana ditunjukkan oleh suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pada para sahabat ridwan alaihim ajma'in, yang mana kan terlalu takut untuk mereka ini berhibur, bergembira bersama keluarga, dan kadang-kadang berhati-hati takut nanti terjangkit sifat munafik. Begitu sekali dia teliti, tuan. Ada kisah satu hari sahabat Nabi Hanzalah radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Dia nak jumpa Nabi, dia bawa Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hanzalah tuan telah berlaku kepada apa dia? Rasulullah dia kata pada Abu Bakar, aku ni munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun ni kan, apa sebab kau cakap kau ni munafik, kan? Maka dia kata begitu, baiklah aku bawa kau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila tanya Nabi, apa jawab kamu kata kamu jadi munafik? Manakah tidak Rasulullah, bila aku ni bersama dengan kau, duduk bersama berkawan di sisi kau, aku sering mengingatkan tentang neraka, syurga, sehingga kan kami seolah dapat melihat syurga neraka itu dapat mata kami ni, kan? Jadi insaflah. Tapi bila kami balik tinggalkan majlis itu, ya Rasulullah, kami telah balik ke rumah, kami lalaikan dengan anak isteri, harta benda, sampai kami dah lupa peringatan yang kau telah berikan itu, ya Rasulullah. Tengok tuan ni, sahabat sampai elit macam tu sekali. Jadi dia rasa takut. Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi allau talumuni ala ma takunu indi wa fi dzakari lisafhatakul malaika ala farsikum wa fi tarfikum walakin ya Hanzalah sa'atun wa sa'atun, walakin Hanzalah sa'atun wa sa'atun, walakin Hanzalah sa'atun wa sa'atun. 3 kali tuan Nabi sebut. Nabi kata demi zat Allah Ta'ala yang jiwaku di tangan Allah Ta'ala itu, sesungguhnya kalau kamu menepati keadaan seperti yang kamu biasa berada di sisiku, dan ketika dalam berzikir, percaya kamu akan berjabat tangan, yakni disamakan dengan malaikat di tempat perbalingan keadaan dijalankan. Artinya apa, tuan? Nabi kata kita ni tak boleh jadi macam malaikat 24 hour, tuan. Malaikat dia zikir, sujud, tuan. Kan? Namun kita ni manusia,
Tuan-tuan ni perlu bergaul, perlu kita ada muamalah, perlu kita ada tuan-tuan apa ni? Muamalah dengan kehidupan kita ini. Tapi wahai zalah, saat begini, saat begitu janganlah kamu buat, tuan-tuan. Bila Nabi dah sebut, anda rasa tenang. Tuan balik, kita duduk gurau, main-main dengan anak-anak, dengan cucu. Tuan kita jumpa dengan kawan, duduk kedai kopi, tuan-tuan ni. Tapi Islam ada batas dia. Islam ada cara dia. Kan? Seperti tuan-tuan ada sebut tadi, kita bukan macam tahap malaikat. Yang tahap keimanan yang sedemikian rupanya yang telah dibayangkan oleh sahabat Nabi Hanzalah radhiyallahu anhu. Kan? Tahu malaikat ni tuan-tuan, dia tak ada kerja lain. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak ada nafsu, dia tak tidur. Dia tuan-tuan tak berkahwin. Kan Allah jadikan dia memang begitu. Tapi kita ni tabiat, naluri kita ni tuan-tuan begitu. Kadang lapar rasa nak makan. Tuan-tuan ni, bila tuan-tuan tengok orang kalau tak berkawan, tuan tengok rasa dia sedih, murung je tuan-tuan. Semalam tu saya ziarah sepupu saya tuan-tuan ni. Kata apa ni, dalam keadaan dia sakit dan terlantar. Kanser dah pergi tahap 4 tuan-tuan ni. Tunggu masuk je kan. Leher dia jadi keras macam batu tuan-tuan ni. Tak ada lagi dah. Kita nak tekan tuan-tuan, tak nampak lagi menganjal lah. Kan tangan dah bengkak begitu, sel kanser dah besar. Tapi bila saya datang tuan-tuan, kita tuan-tuan ni satu ni pegang sentuh dia kan, kita syifa kan, bacakan ayat, kita doakan dia dengan semacam lapang kan tuan-tuan. Itu naluri. Lepas tu kita tuan-tuan ni orang sakit, kita ziarah kan. Dan kadang tuan ni kita tengok, contohnya kalau majlis ilmu lah sekali mana pun tuan-tuan ni, kalau tak ada gurau senda tuan-tuan, straight tak seronok tuan-tuan mengajar macam tu kan. Waktu masyarakat Melayu kita ini ada peraturan, ada larangan tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang benda itu tuan bukan jadi sahabat hukum syarak kan? Semata-mata untuk membataskan diri kita tuan dalam buat senda gurau. Apa tuan kata pepatah Melayu kita, ungkapan banyak tertawa nanti banyak dukanya, dia katakan. Yang banyak tertawa nanti berduka, banyak gelak pula banyak dia punya balanya nanti, banyak gurau pula banyak pula nanti apa dia, risaunya kan. Kata orang dulu kan tuan-tuan. Itu dia. Jadi kita lihat ni Imam Nawawi pun sebut, dia kata ilmu ketahuilah kamu kan, bahawa bergurau yang ditegah adalah yang melampau, yang berlebihan. Sampai jadikan adat kebiasaan tu kan. Perli membeli satu sama lain kan. Jangan bergelak ketawa sampai keterlaluan. Lalu kita tengok Maharaja Lawak apa lagi di rancangan-rancangan TV sebagainya kan tuan. Sebab Nabi kata apa dah, jangan kamu sampai bergurau itu, atau kamu lihat dalam bentuk kamu apa dia, ini berketawa dan sebagainya, sehingga kamu lampau-lampau akhirnya akan menjadikan hati kamu keras. La tuksiru tanhik fa inna kasratad dahika al-qalbi. Kata Nabi SAW, jangan kamu banyak diketawa. Melampau-lampau. Nabi pun ketawa tu kan. Nabi ketawa sampai apa dia? Nampak usi kan, bergoyang-goyang di bahu Rasulullah SAW. Kita tak tuan-tuan ni ketawa sampai habis terbahak-bahak kan tuan-tuan. Pak Nabi kata fa inna kasratad dahki qalbi. Dia boleh tuan-tuan apa dia? Menyebabkan hati kita ini tuan-tuan ni jadi gelap. Ini sebab penting akan banyak tuan-tuan ni. Kita bila banyak bersenda gurau sampai kadang kita lupa nak berzikir pun ada. Banyak tuan-tuan ni kita nak mikirkan tentang apa dia, soal adalah agama, tak fikir. Waktu kita tuan kena faham apa disebutkan. Rasulullah SAW sendiri pun tuan ada berjenaka dalam riwayat. Bagaimana kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, Rasulullah tegas. Ada kala tuan Rasulullah ni tengok dengan cucu dia, dia main begini kan. Nabi tengah semayang kan, Saidina Hasan dengan Saidina Husin, dia panjat dekat bahu Rasulullah SAW. Ketika tu dan Nabi, ketika tu tengah sujud, dia duduk atas bahu tu, duduk dekat atas tekuk Nabi. Lepas tu Nabi diam kan lama tak sampai tu. Kalau Nabi bangun tergolek lah cucu dia kan. Nabi pun tu pandai gunakan apa dia, situasi waqi'iyah itu,
Sebab tu agama kan kita datang dengan syumuliyah, waqi'iyah dan alamiah. Kita kena tahu tuan-tuan, kehidupan kita ini waqi'iyah dan realiti ketika kita ada situasi sebegitu. Dan syumuliyah ini lengkap tuan-tuan. Jangan kita cuba nak mengubah dasar-dasar yang ada dalam agama itu. Tengok kisah daripada Hasan radhiyallahu anhu. Dia kata, ada satu ketika satu orang wanita tua datang jumpa Nabi kan. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta kau doakanlah untuk aku ni supaya Allah akan masuk aku dalam syurga. Satu wanita tua tuan datang jumpa Nabi, minta Nabi doakan dia. Apa jawab Nabi SAW? Kan? Nabi kata, wahai Ummu Fulan, pada wanita itu sesungguhnya ni Nabi gurau, syurga tu tak masuk orang tua. Orang tua tak masuk syurga. Itu tak. Lalu riwayat cerita ni wanita tu balik menangis tuan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam terkejut, rupanya gurau itu tuan ni sampaikan dia tuan jadi sebegitu. Tapi Nabi rasa macam tuan bersalah. Lalu Nabi beritahu pada sahabat, akhbirha, kau beritahu kat dia, annaha la tadkhulu wa hiya ajuzun innallaha subhanahu wa ta'ala. Kau beritahu kat wanita itu bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua, kerana Allah Ta'ala ada berfirman. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah apa tuan? Waqi'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba tuan. Ini Nabi bila bacakan ayat tuan, perempuan tua tu tadi dengar pun suka dia. Itu tadi orang tua yang harap masuk syurga tak masuk. Malah saya katakan orang tua tak layak masuk syurga. Apa ustaz cerita malam ni? Sebab tu kita besok dibangkitkan Allah nak masuk syurga ni, walaupun kita mati tua tuan, Allah akan jadikan kita muda. Sebab tuan ni muda ni tahulah. Tuan, walaupun kita beza kelapa muda kelapa tua tu lain tuan. Muda tuan ni tenaga muda, usia muda. Waktu Nabi sebutkan di padang mahsyar besok, yang mana seorang yang pemuda ni hatinya tumbuh, yang ta'allaq bil masajid, Allah akan beri dia perlindungan. Kita ni tuan dah lalui zaman muda, dah tua ni tuan, alhamdulillah kudrat kita pun tak macam waktu kita muda kan. Tapi Allah bagi peluang kita ni hidup. Saya tuan ni moyang saya minggu lepas, dia meninggal tuan ni usia dia 104 tahun. Allahu Akbar. Dia tuan meninggal ketika usia 104 tahun. Ya Allah, punyalah panjang umur dia. Dia jumpa tuan ni, cucu, cicit, lagi apa? Ciut, cucu, cicit, ciut, lagi apa? Lepas tu tak tahu lagi nak sebut tuan. Allah panjangkan umur tuan, tapi amal baik, soleh tuan. Akhirnya tuan besok masuk syurga, dia tak tinggal dalam usia dia 104 tahun. Ya Allah akan bangkit dalam keadaan muda. Dan Allah sebut, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara udruban atraba. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami telah menciptakan isteri-isteri mereka itu dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah solat disentuh. Itu tak apa tu? Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya. Tuan-tuan nampak? Ini sifat dalam syurga kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Allah akan menjadikan orang tua pun muda kembali bila masuk dalam syurga. Filem si bongkok tuan-tuan. Filem si bongkok tuan-tuan uduh dia kan. Jalan tuan-tuan tertimpang-timpang. Jumpa dengan kemudian bawa dia tuan-tuan ke tempat. Cerita tuan-tuan dia pun dijemput naik apa? Macam digambarkan naik burak pula. Kemudian tu dikelilingi oleh apa dia? Bidadari. Sampai tempat tuan, satu kolam busuk mandi kan. Masuk bersihkan diri tuan-tuan. Akhirnya dia pun bangun tuan, masuk dalam keadaan tua, dalam keadaan sebegitu, dia baru jadi muda. Oh, itulah piramid masa muda. Kan? Rupanya dia dah salah buat perjanjian, akhir jadi orang minyak.
Kita masuk dalam syurga takkan keluar jadi orang minyak pun tak. Jangan risau. Itu cerita je tuan. Perjanjian kita waktu kita hidup dekat dunia ni lah. Sebab tu saya kata tuan, bila kita sembahyang kan, kita faham waktu kita apa dia sudah sebut ke tidak. Waktu kita tuan apa dia membaca doa iftitah itu kan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah cinta tuan kasih hamba yang suka tuan memuji Tuhan. Hidup kat dunia tuan puji Tuhan lah boleh kan. Wajah tu wajhiyah, kita sembahyang tu menghadap muka kita ini kan. Wajah tu wajhiyah alladhi fatara samawati wal ardi hanifah. Hanifah ni tentang apa dia? Agama suci. Agama apa hanifah? Agama yang lurus. Hanifah tu agama yang betul. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim tu tadi adalah sebagai puncak untuk membiarkan manusia. Kan? Saya dah ceritakan bagaimana tuan ni dia dulu hidup dekat mana? Tamadun Mesopotamia. Tuan. Babylon dekat Iraq dulu kan. Asal kita belajar sejarah dulu kan. Bersama dengan isterinya Siti Sarah kan tuan. Jadi dia pergi musafir. Tuan tak ada anak kan. Lama dia mengadu dengan Allah tak ada anak kan. Itu tadi dia pergi musafir ke Mesir. Sampai di Mesir kan tuan, diberitakan isinya kena colik kan. Bila raja tu tahu itu isteri Nabi Allah Ibrahim, maka ketika itu dia hadiah, dia pulangkan dengan hadiah satu orang tuan apa dia? Wanita daripada istana tu, ada usuran istana tu namanya Hajar ataupun Siti Hajar tu. Buat baliklah tuan. Ketika Allah perintah dia, kau duduklah dekat Kanaan. Kanaan itu kan bumi Palestin. Palestin dulu namanya Kanaan. Apa makna Kanaan tuan? Itulah tuan ni keturunan Arab yang tuan yang telah dibiarkan oleh Nabi Allah Ibrahim tuan. Dia tak tahu tu dulu bumi apa dia kan. Dan masa tuan Baitul Maqdis belum ada lagi. Tapi Allah nak jadikan barakahnya. Lalu tuan ketika itu bila datang isteri dia sendiri tuan yang minta Nabi Allah Ibrahim dikahwinkan, nikahkan dengan Siti Hajar. Takdir Allah Ta'ala dulu mengandung tuan dapat anak. Kan Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail tuan. Siti Sarah mengandung dapat anak Nabi Ishak.